Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa kembali bersama Cikgu Zul. Pada hari ini Cikgu akan bawa kamu keluar rumah. Kita akan melihat pokok-pokok. Pada hujung minggu kita nak tenangkan fikiran. Tapi pada hari ini Cikgu nak berkongsi sedikit tips dengan kamu bagaimana kita nak pokok yang kita tanam ini cepat membesar. Jadi ini ada depan Cikgu adalah pokok terung yang Cikgu dah semai hampir berusia sebulan. Okay, yang ini Cikgu akan pindah juga pada hari ini sebentar nanti. Tapi Cikgu nak tunjuk dulu perbezaan kepada kamu eksperimen yang Cikgu dah buat. Benih terung ni Cikgu dah pindah 2 minggu yang lepas. Kamu tengok di sini ya. 2 minggu yang lepas ini pokok ni. Okay, di dalam tanah. Yang Cikgu letakkan dalam pasu, Cikgu terus letakkan tanah saja. Dan ini pula benih yang sama. Cikgu pindahkan dari sini, Cikgu masukkan ke dalam set hidroponik. Yang mana Cikgu ada campuran sabut-sabut dan sebagainya. Okey. Jadi kalau ikut di sini kamu belajar dalam sains, pokok memerlukan cahaya matahari, tanah yang subur, baja dan sebagainya, ruang. Tapi kalau kamu tengok ni, pokok ni satu je. Macam ibarat macam anak tunggal. Kalau ikut anak tunggal dia mewah, satu je. Yang ini Cikgu letak sampai 5. Kamu tengok. Walaupun 5, dia masih boleh membesar. Okey, kesimpulan Cikgu nak kata kepada kamu, jadi kalau kita nak pindahkan benih, kita jangan terus pindahkan ke dalam pasu yang ada tanah. Kita pindahkan dulu ke dalam set hidroponik. Set hidroponik Cikgu belilah yang satu set yang bernilai RM50 dan Cikgu akan tunjuk macam mana Cikgu semaikan benih-benih tu. Tetapi kita boleh buat, kita nak jimat, kita boleh gunakan botol mineral ni. Kita akan potong, kita akan masuk air, kita masukkan je baja campuran AB, kita biarkan. Kemudian kita letak saja benih. Selepas 2 minggu, kita pindahkan pokok macam ni. Pokok ni dah besar. Dia dah. Nanti Cikgu akan pindahkan ke dalam pasu kosong lah. Okay? Jadi dalam kelas yang berikutnya Cikgu akan ajar kamu macam bagaimana nak buat set hidroponik daripada bahan terbuang. Okay, kita kat rumah banyak barang-barang yang boleh kita manfaatkan. Okay, Cikgu ringkaskan. Cikgu nak ajar kamu lagi satu tips. Dalam bertanam ni kita mesti ada ilmu lah. Bukan kita main ambil pokok kita tanam. Ada orang minat 2-3 bulan kemudian habis kita berhenti. Ada orang seumur hidup dia tanam sebab pokok ni dia membekalkan oksigen kepada kita. Sebab tu orang tinggal dalam hutan sejuk je. Okay? Jadi yang pertama, sebelum kita pindahkan, ada orang dia beli saja tanah, dia terus masuk macam ni. Dia beli saja tanah yang mungkin nilai RM2 ke RM4 terus masuk. Satu pasu ni biasanya kalau saiz begini dia perlukan 2 plastik, pakai 2 bekas ni, 2 kampit kita panggil. Dah RM4. Pasu pula mahal kalau pasu color-color ni. Tapi kalau kedai RM2 adalah ikut saiz dan sebagainya. Ada yang kecil, ada yang besar dan sebagainya. Kalau kita guna pasu kecil, pokok pula tak boleh membesar. Cikgu ambillah saiz yang sederhana, yang sesuai untuk pokok terung. Jadi sebelum kita tanam, cara nak menjimatkan wang. Cara kita nak jimatkan wang, salah satunya kita gunakan tanah dan kita campur dengan pelbagai barang yang sepatutnya kita buang tetapi kita boleh manfaatkan. Salah satunya ni. Kita ambil contoh. Ini daun kering. Daun kering ni banyak kat luar rumah kita. Hari-hari ada je pekerja yang pembersihan akan sapu, dia masuk ke dalam plastik, kemudian ada lori dia ambil. Kita boleh ambil, kita boleh minta, makcik saya nak tanah daun-daun kering tu nak buat apa? Saya nak tanam. Okay. Biasanya makcik kat sini dah tahulah. Memang Cikgu akan minta dalam seminggu ke 2 minggu sekali Cikgu akan minta 2-3 plastik untuk Cikgu masukkan ke dalam pasu. Jadi kita ambil daun kering ni, kita masukkan ke dalam pasu. Tapi jangan terus masuk. Yang paling baik lagi, kamu letak dulu tanah sedikit. Okay, letakkan tanah sedikit, baru kamu masukkan daun-daun kering ni. Okay, kamu masukkan daun kering, ikut sukatan dia lah. Kalau masak pun ada sukatan dia. Masukkan daun-daun kering ni, itu satu. Yang kedua, kita boleh gunakan juga bahan-bahan terbuang. Yang sisa-sisa makanan ni paling bagus. Okay, sisa-sisa makanan ni kita campurkan ke dalam. Okay, kita campurkan sisa makanan sikit. Kita campurkan sisa makanan sedikit, kemudian baru kita masukkan ni. Kita masukkan tanah. Kita masukkan tanah. Okey. Dah masukkan tanah. Okey. Bila dah masuk tanah, kenapa Cikgu letak tanah di bawah dan tanah di atas? Okey, kalau letak daun-daun kering ni terus ke bawah, dia lambat mengurai. Dia kena berada di tengah-tengah. Okey. Bila dah letakkan di sini, jangan terus tanam. Yang paling bagus kalau kat rumah Cikgu ni, Cikgu beli cacing. Cacing dalam tanah tu Cikgu akan ambil cacing, Cikgu akan letak dalam ni dulu.
cacing itu tak mati, dia akan duduk duduk dalam ni, dia rasa selesa, dia akan makan sisa-sisa makanan tadi, dia akan uraikan air dia, najis dia akan jadi baja. Lepas tu baru kita pindahkan. Macam tadi cikgu nak tunjukkan tadi kalau kita cabut, cikgu tunjuk ni dulu lah. Okay. Kalau kita cabut ini saja, terus akar ni dah macam terpisah dengan tanah. Kalau kita tanam, dia akan jadi terbantut. Silap-silap kalau kamu tanam di waktu tengah hari, pokok ni boleh mati. Dia waktu nak tanam paling baik bila kita pindahkan ialah pada waktu petang. Jadi pokok ni akan tak kena cahaya matahari semalaman, esok pagi baru cahaya matahari, dia sempatlah akar tu kata membiak. Okay? Jadi itu satu. Yang kedua, bila kita menggunakan kaedah hidroponik, tuan-tuan, kalau cikgu cabut, okay? Tengok ya. Sorry. Okey. Kalau ikut cabut pelan-pelan lah. Okey. Bila kamu cabutnya, di sini ada sabut-sabut yang masih ada bersama akar. Jadi akar ni tidaklah kering berbanding dengan tadi. Kalau kita cabut ni terus dia tak ada apa-apa. Baru kita tanam. Okey, kita ambil ni, kita tanam. Okey. Kemudian kita ambil air, kita siram. Jadi pokok ni akan hidup subur. Tengok beza kan? Pokok usia yang sama. Ini selepas 2 minggu. Yang ini pun selepas 2 minggu dipindahkan daripada tapak semayan. Perbezaan yang begitu ketara. Selepas tu kamu siram air sedikit. Jangan banyak pula. Bila nanti dia akan keluarkan air banyak pula. Sisa yang makanan yang kita masuk tu dia akan keluar bau busuk pula. Siram sikit je. Sikit. Tapi hari-hari kena siram lah. Sebab air dia perlu, pokok dia perlukan air untuk hidup subur lah. Selepas, jangan terus baja. Ada orang nak terus letak baja. Bila terus letak baja, nanti akar ni tak sempat kembang, pokoknya akan mati. Jangan kalau tabur baja pun sikit je. Ada orang cepat nak besar, dia bubuh yang baja banyak. Dia beli satu kampik, dia letak. Bukan pokok subur, pokok akan mati. Sama juga manusia. Bila nak cepat membesar, kita makan vitamin. Doktor kata 1 hari 1 biji. Kita makan 1 hari 10 biji. Bukan cepat besar, mati terus. Itulah cikgu nak share pada hari ini. Jadi cikgu akan bawa ke kamu nanti. Sebentar nanti kita akan tengok tapak semayan pokok yang cikgu semai gunakan hidroponik. Dalam kelas yang berikut nanti kita akan belajar macam mana nak buat hidroponik daripada botol mineral. Macam mana kita nak manfaatkan banyak bahan-bahan terbuang dalam kita mengusahakan ataupun menanam pokok-pokok lah. Khususnya satu hari nanti, cikgu harap dalam keadaan PKP sekarang kita tengok ramai orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, tapi ada orang yang ada ilmu berkaitan dengan tanaman, dia boleh tanam pokok. Itu pokok mana yang viral? Okey, ada satu pokok yang kita akan tunjuk. Tahun lepas PKP 1, pokok lidah pokok lidah buaya. Satu pokok tu satu pasu sampai 100, 200. Sekejap dia viral, tapi ada orang ambil kesempatan ni. Kalau kita ada ilmu, kita tanam, kita boleh jual. Sekarang mudah. Kita iklankan dalam Facebook, dalam internet dan sebagainya. Kita boleh jadikan dia sebagai sumber pendapatan. Jadi tak adalah duduk rumah boring dan sebagainya. Cikgu pun nak pergi sekolah, tapi tak pergi sekolah. Kurang-kurang cikgu memanfaatkan masa yang cikgu ada, dapat cucuk tanam, dapat makan, dapat berkongsi dengan jiran dan sebagainya. Okey, kita akan jumpa lagi pada hari yang lain. Sebelum tu kita akan tengok pokok. Okay, seterusnya cikgu nak tunjukkan bagaimana cikgu pindahkan pokok yang telah cikgu semai ni ke dalam hidroponik, bekas hidroponik seperti yang cikgu bagi tahu tadi. Kamu hanya perlu cabut je. Cabut. Okay. Ambil satu, kamu letak tepi sini. Okay. Itu saja. Dia akan selamat sebab sini dah ada air dan dah ada sabut kelapa sini lah. Jadi untuk jimatkan ruang, bila kita nak semai, kita tak perlu letak satu je, mubazir. Kita boleh letak ni. Satu bekas kita boleh letak 5. Okay. Bila kita tanam dalam pasu, kita letak satu pokok satu. Ini contoh baja AB yang cikgu gunakan. Dia pernah cikgu dah guna 2 bulan lebih. Ini tapi masih ada separuh lagi. Cikgu letakkan sikit je. Kita hanya perlu ambil baja ni. Ini contoh ambil baja B. Baja B lah contoh lah. Ini baja B. Ini masukkan sikit je. Dah cukup. Okay. Sama juga campuran bahagian baja A. Baja A pun kita masuk dalam kuantiti yang sama, lebih kurang. Cukup. Kemudian kita ambil air. Kita isi ni bekas kosong.
Kita isikan air kat sini, kita biarkan saja di sini. Bila air ni dah kosong, kita tambah. Itu saja. Bila pokok ni dah besar, kita pindah ke dalam pasu. Okey, itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Okey, perbezaan pokok yang ditanam di dalam pasu dan pokok yang ditanam di dalam bekas mayan dalam hidroponik, dia akan menunjukkan perbezaan kebesaran yang sangat berbeza. Jadi untuk mata pelajaran, untuk tip yang seterusnya kita akan jumpa lain kali lah. Banyak lagi cikgu nak akan kongsi dengan kamu. Jadi biarlah dia rahsia dahulu. Okey, kita jumpa lagi. Bye.